Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan limpah kurnianya dengan merezekikan kepada kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan begitu juga di dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud daripada Abu Darda radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid." Kelebihan orang alim berbanding dengan ahli ibadah, ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya ulama itu merupakan pewaris bagi para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi mereka tak mewariskan sama ada dinar ataupun dirham. Warathul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah ambil satu benda yang bermanfaat buat diri dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam yang berbahagia ini saya akan berkongsi tentang satu hadis yang cukup menarik yang diambil daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang mana kita masuk di dalam bab al-birri was-silah, babul birri was-silah. Di dalam bab tersebut, bab berkaitan dengan membuat kebaikan dan menyambungkan hubungan silaturahim. Pada hadis yang ketiga, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan 6 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'awahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Muttafaqun alaih. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, katanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ke atas kalian yang pertama sekali 'uquqal ummahat, menderhakai para ibu. Wa wa'dal banat, dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Wa man'awahat, dan perbuatan hanya sekadar menuntut hak sementara tidak menunaikan hak orang lain, dan banyak menuntut perkara yang tak sepatutnya dia tuntut. Yang keempatnya adalah wa kariha lakum qila wa qal, dan mengatakan katanya, yakni banyak menukilkan perkataan-perkataan manusia. Yang kelimanya adalah wa kathratas su'al, dan banyak pertanyaan ataupun banyak permintaan. Dan yang keenam sekali adalah wa idha'atal mal, dan mensia-siakan harta. Jadi hadis ini merupakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini mencakupi beberapa perkara yang diharamkan di dalam syariat. Jadi yang pertama kali kita sebutkan perbuatan menderhakai para ibu. Yang keduanya adalah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiganya adalah perbuatan seseorang yang sekadar nak menerima tetapi dia tidak mahu memberi apa yang sepatutnya dia beri, sama ada dari segi nafkah ataupun kewajipannya. Yang keempatnya adalah perbuatan seseorang yang menukirkan sesebuah perkataan tanpa dia menyemak fakta sebelum dia sebarkan. Yang kelimanya adalah banyak bertanya dan juga banyak meminta. Dan yang keenamnya adalah
berkaitan dengan mensia-siakan harta. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan kupas satu persatu, kalau sempat kita akan kupas satu demi satu berkaitan dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam hadis adalah innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan menderhakai para ibu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tahu, kita amat mengetahui bahawasanya menderhakai sama ada kepada ayah ataupun ibu, kedua-duanya adalah termasuk dalam dosa besar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-23, Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita menyembah Allah Taala juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat ketaatan kepada ibu dan ayah. Cumanya kenapa di dalam hadis ini baginda Nabi SAW mengkhususkan para ibu? Ada beberapa sebab yang kita akan sebutkan di sini, ada beberapa hikmah dan ada beberapa perkara yang dikeluarkan oleh para ulama. Yang pertama sekali adalah untuk menunjukkan keagungan para ibu. Jadi kita tahu ayah pun ada keagungannya, ibu pun ada keagungannya. Tetapi kalau kita lihat dari sudut hadis baginda Nabi SAW, kedudukan ibu ini melebihi daripada kedudukan ayah. Sebab itu ada satu hadis di mana seorang lelaki datang kepada Nabi SAW, bertanyakan kepada Nabi tentang siapakah orang yang patut dia buat baik, yang paling berhak untuk dia buat baik. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah man ahaqqan nas bihusni sahabati? Qal ummuka. Qal thumma man? Qal ummuka. Qal thumma man? Qal thumma ummuka. Qal thumma man? Qala thumma abuka. Jadi dalam sebuah hadis ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik, untuk aku buat baik kepadanya? Kemudian kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan lagi, ibumu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ibumu. Maksud kata penyebutan Nabi SAW itu adalah sebanyak 3 kali. Nabi sebut sebanyak 3 kali berkaitan dengan orang yang paling berhak kita buat baik, iaitu ibu. Kemudian barulah yang keempatnya Nabi sebut, thumma abuka, kemudian ayahmu. Dan kita kena tahu, kita kena faham bahawasanya di antara kaedah, metod baginda Nabi SAW, Nabi SAW, kalau Nabi nak tunjukkan benda tu benda yang penting, benda tu benda yang perlu kita ambil berat, Nabi akan ulang banyak kali. Seperti mana Nabi SAW mendoakan keampunan dan juga kerahmatan bagi orang yang bercukur. Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang bercukur. Jadi bagi orang yang bertahallul, disunatkan dia untuk bercukur bagi lelaki. Berbanding dengan kita katakan mengunting. Jadi Nabi SAW mendoakan keampunan bagi orang yang bercukur. Kemudian sahabat tanya, wal muqassirin ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang bergunting? Nabi doa lagi, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang bercukur. Kemudian sahabat tanya lagi, kemudian bagaimana dengan orang yang bergunting? Nabi ulang lagi doa, Allahumma ghafir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang bercukur. Kemudian sahabat tanya lagi, bagaimana dengan orang yang bergunting? Nabi kata, walil muqassirin, dan begitu juga dengan orang yang bergunting. Maksud kata, Nabi ulang doa tu sebanyak 3 kali kepada orang yang bercukur, tetapi Nabi hanya menyebutkan sekali bagi orang yang bergunting. Ini apa maksudnya? Nabi SAW nak menunjukkan tentang kelebihan satu benda berbanding dengan benda yang lain. Begitu juga bila mana Nabi sebut antara ibu dan ayah, Nabi nak memberikan satu petunjuk, Nabi nak memberikan satu mesej
bahawasanya antara ibu dan ayah, ibu yang paling berhak untuk kita taati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama sekali. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab ataupun hikmah yang kedua, kenapa banyak hadis-hadis menceritakan kepada kita perlunya kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu, kerana kalau kita lihat dari sudut realiti keadaan masyarakat, realiti manusia pada masa kini tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini lebih takutkan ayah berbanding dengan ibu. Ataupun kita sebutkan di sini adalah ayah ini biasanya memiliki kekuatan dan juga haibah, ataupun kita katakan kedudukan, sehingga menyebabkan anak itu takut kepada ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, misal kata seorang anak dia nak minta sesuatu benda kepada mak dan ayah dia. Dia akan jumpa mak dulu, baru dia jumpa ayah. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia minta dekat ayah, ayah kata tak boleh, dia tak berani kata dah, dia tak berani nak banyak nak mengomen. Tetapi kalau dia minta dekat mak, mak tak bagi, dia akan minta lagi, dia akan merengek sampailah mak dia bagi, kemudian dia pergi ke ayah, mak bagi. Dia akan beritahu ke ayah, ayah boleh tak nak sekian-sekian, mak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara sebab kenapa disebutkan di dalam banyak hadis tentang kepentingan kita menjaga hubungan dengan ibu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ni kita tahu dia ada emosi, dan dia juga ada kita sebutkan dari sudut kita sifat fizikal bagi seorang ibu ni lemah. Dia lemah lembut berbanding dengan ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak ni lebih berani nak buat derhaka kepada ibu berbanding nak buat derhaka kepada si ayah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kedua-duanya penting untuk kita hormati, untuk kita taati. Tetapi di dalam bab ini, di dalam perkara ini, Nabi SAW melebihkan ibu kerana manusia pada hari ini ataupun masyarakat pada zaman Nabi SAW sendiri, pada hakikatnya mereka lebih senang buat penderhakaan kepada si ibu berbanding penderhakaan kepada ayah. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita nak bandingkan dari sudut pengorbanan antara seorang ibu dan juga seorang ayah, kedua-duanya berkorban. Kedua-duanya adalah insan yang berkorban dalam membesarkan seorang anak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pengorbanan ibu ini tidak ternilai. Walaupun kita katakan ayah ini bekerja keras, keluar pagi, balik malam, mencari rezeki, mencari nafkah untuk melunaskan nafkah. Kadang-kadang ayah sibuk dengan kerja, tak sempat nak duduk bersama dengan si anak, tetapi masih menjalankan tugas untuk melunaskan nafkah. Adapun si ibu ni kita katakan, dia pun ada pengorbanan. Tidak kira sama ada ibu yang bekerja ataupun ibu yang tidak bekerja. Misal kata, dalam mengandungkan seorang anak, kita tahu bagi betapa periknya seorang ibu nak melahirkan seorang anak, di mana tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika itu, pada saat itu ibu menanggung beban. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman ayat keempat, ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah. Beban itu semakin bertambah. Pada peringkat awal, peringkat kedua, peringkat ketiga dan sebagainya, akhirnya beban itu semakin bertambah. Dan beban itu tidak hanya berlaku ketika mana saat nak melahirkan. Ketika mana nak melahirkan, kadang-kadang kita lihat ada ibu yang berkorban nyawa sehingga matinya ibu untuk melahirkan seorang anak. Ada juga tuan-tuan dan puan-puan, setelah melahirkan selamat ibu dan anak, ibu pula bersusah payah nak membesarkan anak. Siang malam kadang-kadang menangis, maka si ibulah yang akan mengawal keadaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bandingkan pengorbanan ibu, maka tak ternilai. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menitik beratkan soal penjagaan hubungan kita dengan ibu kita. Kerana tidak siapa pun yang mampu untuk membalas jasa ibu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu ibu ini tuan-tuan dan puan-puan, seorang ibu dia boleh menjaga 5 orang anak, boleh menjaga 7 orang anak. Zaman dulu kita katakan anak ramai. Seorang ibu boleh menjaga 5 orang anak, 7 orang anak, 10 orang anak, 11 orang anak.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya, belum tentu 7 orang anak itu mampu untuk memberikan pengorbanan seperti mana ibu dia bagi dekat dia. Seorang ibu mampu berjaga malam, melunaskan tuntutan anak, nak susu dan sebagainya, pergi buang air dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang anak melihat itu sebagai satu perkara yang menyusahkan mereka. Kadang-kadang dalam isu giliran, kadang-kadang mereka bertolak-tolak, tak mau jaga ibu. Sedangkan ibu dahulu tuan-tuan dan puan-puan tak pernah nak menolak-nolak dengan ayah. Ayah jaga pula, abang jaga pula, tak pernah. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat, kalau kita membaca sirah-sirah para salafus salih, antaranya kisah Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir, tuan-tuan dan puan-puan, diceritakan bahawasanya beliau menyatakan, pada waktu-waktu malam aku akan bersama dengan ibuku dan aku akan picit kaki ibuku. Dan sementara itu saudara kandung aku pada waktu yang sama dia akan menunaikan solat pada waktu malam. Dia akan solat pada waktu malam. Dan kata Muhammad ibn Munkadir, aku tidak mahu pahala aku ditukarkan dengan pahalanya. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Muhammad ibn Munkadir, dia melihat betapa besarnya pengorbanan, betapa besarnya pahala bila mana kita berkorban untuk seorang ibu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menyatakan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Sahabat tanya, apa dia ya Rasulullah? Iaitu orang yang mendapati mak dan ayahnya masih hidup, namun hal tersebut tidak boleh memasukkannya ke dalam syurga. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana malaikah berdoa, lalu diaminkan oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Di antaranya doa, di antara doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi SAW adalah, celakalah bagi orang yang mendapati mak dan ayahnya masih hidup, tetapi hal tersebut tidak menyebabkannya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita berbakti kepada ibu dan ayah kita selagi mana mereka masih hidup. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu ibu dan ayah ini, di antara kita katakan bagaimana kita nak mentaati mereka, antaranya adalah kita menjaga hubungan kita dari sudut perkataan. Ini menjaga tutur kata kita. Sebab itu walaupun di dalam Al-Quran menyebutkan fala taqul lahum uff. Uff itu adalah sekecil-kecil perkara ataupun sekecil-kecil perkataan yang menyinggung perasaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak apa yang nak ditonjolkan di dalam ayat Al-Quran ini, bahawasanya kalau kata uff pun seringan-ringan perkara yang menyakitkan ibu dan ayah pun tak boleh, maka apatah lagi seorang anak memaki ataupun menggelarkan ibu dan ayah dengan perkataan-perkataan yang jelek. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah dalam riwayat Muslim menyebutkan kisah tentang Ibnu Juraish. Ibnu Juraish, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah ahli ibadah. Dia banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada satu kisah pada waktu ada satu hari itu, ketika mana dia beribadah di rumah ibadatnya, pada waktu itu ibunya datang. Dan bila mana ibunya datang, ketuk pintu rumah, Juraish pada waktu itu sedang melakukan ibadat sunat, tengah solat sunat. Dan ketika itu, waktu ibunya ketuk, dia memikirkan sama ada aku nak meneruskan solat aku ataupun aku nak buka pintu untuk ibu aku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dia lebih memilih untuk mengambil benda yang sunat berbanding dengan perkara yang wajib, iaitu menyahut seruan ibu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam rangka beribadah ini pun tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ibadat itu sunat bertemu dengan amalan wajib, iaitu perkara yang wajib, seruan ibu, maka kita kena utamakan seruan ibu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan mak dia terluka dengan dia, mak dia doa supaya dia ni ditimpa fitnah dengan seorang perempuan pelacur. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, doa ibunya mustajab. Ini dah tuan-tuan dan puan-puan, kepentingan untuk kita menjaga hubungan kita dengan ibu kita. Jagalah perkataan, jagalah perbuatan kita. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, pada slot semalam, kuliah maghrib semalam, kita ada membahaskan di antara 3 doa yang mustajab ini adalah, yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang keduanya adalah da'watul musafir, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiganya adalah da'watul walid ala waladihi, doa ibu dan ayah kepada
kepada anaknya. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama kita membuat kebajikan, berbuat baik kepada mak dan ayah kita sementara mereka masih ada. Yang kemudiannya tuan-tuan dan puan, sekiranya mereka telah meninggal dunia, ada juga cara-cara untuk kita nak berbuat baik kepada mak dan ayah kita. Antaranya berdasarkan hadis Nabi SAW menyatakan, "Idza mata ibnu Adam", bila mana matinya anak Adam, "inqata'a 'amaluhu illa min thalath", akan terputus segala amalannya kecuali 3 benda. Yang pertama sekali kita katakan sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Yang keduanya adalah al-ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiganya adalah waladun salih yad'ulah, iaitu doa anak yang saleh. Walaupun mak dan ayah kita telah meninggal dunia, cara kita berbuat baik kepada mereka adalah sentiasa mendoakan mereka, mengingati mereka. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah wawadal banat, iaitu perbuatan seseorang yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Perbuatan menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup. Dan tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan isu ini adalah perkara yang berlaku semasa zaman jahiliah. Orang-orang jahiliah dulu tuan-tuan dan puan-puan, mereka agak terkilan, agak kecewa sekiranya dikhabarkan kepada mereka bahawasanya isteri engkau melahirkan seorang puteri, seorang anak perempuan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana 2 sebab. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, mereka takut anak perempuan mereka akan makan bersama dengan mereka sehingga menyebabkan kurangnya rezeki mereka. Jadi itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mereka tak suka ada anak perempuan ni tuan-tuan dan puan-puan. Zaman dulu kekuatan sebuah keluarga itu bergantung kepada kekuatan fizikal. Jadi kalau ada anak lelaki ramai, maka mereka akan menganggap kekuatan mereka sudah kuat. Maksudnya semakin tinggi kekuatan mereka. Kalau kita katakan seorang ayah, dia ada 3 orang anak. 3 orang anak tu adalah anak lelaki, maka dia boleh membentengi keluarga. Sekiranya seorang ayah itu mempunyai 4 orang anak, tetapi keempat-empatnya anak perempuan, maka tidaklah menyebabkan kuatnya keluarga. Jadi ini di antara sebab kenapa mereka tidak menyukai anak perempuan. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Takwir ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tatkala bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanyakan atas sebab apa, atas sebab dosa apa kami ini dibunuh, atas sebab dosa apa dibunuhnya kami ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayi perempuan tidak ada dosa tuan-tuan dan puan-puan, tetapi mereka ini dibunuh atas dasar apa? Atas dasar 2 perkara tadi di antaranya lah. Ini di antara sebab kenapa orang zaman jahiliah mereka tidak mahu anak perempuan. Dan begitu juga Allah Taala merakamkan perkara tersebut di dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59, bila mana disebutkan, dan jika salah seorang di antara mereka dikhabarkan bahawasanya yang lahir adalah seorang anak perempuan, maka wajahnya akan menjadi merah padam, muswadda, ataupun kita kata hitam dalam keadaan hitam merah padam, muswaddan wa huwa kadhim. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kerana sangat marah dengan isteri, sebab apa? Sebab melahirkan anak perempuan, dan maka dia pun menghindar malu bertemu dengan kaumnya, sehingga kan sampai seperti ini orang-orang Arab jahiliah zaman dahulu. Maka dia bingung, apakah anak perempuannya dia akan biarkan hidup sementara dia dalam keadaan hina ataupun malu, ataupun begitu lahir sahaja dia akan bunuh anak tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara perbuatan terkutuk pada orang-orang zaman jahiliah dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Dan dari sudut sejarah juga tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan membunuh anak perempuan ini dari sudut 2 cara. Sama ada ketika lahir terus dibunuh, ataupun mereka akan tunggu anak tu besar dulu. Dia akan tunggu besar dulu sikit, kemudian si ayah ini dia akan menghiasi anak dia supaya nampak cantik dan sebagainya, kemudian akan ajak anak perempuan tu untuk keluar. Dan pada waktu tu si ibu akan menangis, sebab si ibu tahu apa yang akan dilakukan oleh si ayah.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas daripada itu, ibunya tak akan bertemu lagi dengan anak perempuan tersebut. Sebab apa? Sebab dibunuh oleh si ayah. Itulah perbuatan orang-orang zaman jahiliah dulu. Dan perkara yang agak lawak, agak melucukan diri kita ni adalah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana si ayah boleh menyalahkan isterinya, si suami boleh menyalahkan isterinya sebab melahirkan anak perempuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam isu zuriat ini tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk mentakdirkan aku dapat anak lelaki ataupun aku dapat anak perempuan, dan kita menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang bertuah tuan-tuan dan puan-puan yang mana mereka berkahwin kemudian mereka mendapat anak. Mereka mendapat zuriat. Tidak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Ada sebahagian insan yang Allah Taala uji mereka. Allah uji mereka sudah berapa tahun kahwin, tak dapat anak. Allah uji mereka dengan tidak ada kekuatan untuk memperolehi anak, memperolehi zuriat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang ada anak, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan, mereka kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat hikmah aqiqah. Dapat anak lelaki, sembelih 2 ekor kambing. Dapat anak perempuan, sembelih 1 ekor kambing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah di antaranya adalah untuk menzahirkan rasa syukur kita di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat untuk mendapat, kita katakan nikmat dapat anak tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah. Dan sekiranya kamu kufur kepada nikmat aku, inna adzabi lasyadid. Maka azabku amatlah pedih. Jadi itu yang kedua. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada perkara yang ketiga disebutkan di sini adalah waman awahad, menahan dan meminta. Apa maksudnya? Maksudnya seseorang yang menahan hartanya, menahan dirinya daripada melunaskan perkara yang wajib dia keluarkan, seperti kita katakan seperti zakat. Sepatutnya dia keluarkan zakat, tetapi dia menahan hartanya daripada mengeluarkan zakat, ataupun dia menahan hartanya daripada mengeluarkan, memberikan kepada isteri dan anak-anak. Maksud kata dia menahan nafkah-nafkah yang wajib diberikan kepada anak dan isterinya. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sepatutnya kita katakan dia kena keluarkan tanggungjawab dia, dia kena buat tanggungjawab dia, tetapi dia menahan diri dia daripada melunaskan tanggungjawab tersebut. Jadi ini adalah orang yang waman'an wahata dan waman'an wahat, dan orang yang tak suka memberi, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud kata dia menahan daripada memberi kepada orang lain, dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, dia juga selain daripada menahan diri dia daripada memberi, dan dia juga suka meminta. Kadang-kadang dia meminta benda yang bukan haknya, dan kadang-kadang dia lebih suka meminta belas ihsan manusia, masyarakat, daripada dia menggunakan kekuatan fizikal dia untuk mencari kerja. Tidak salah tuan-tuan dan puan-puan kita nak minta sekiranya kita dalam keadaan keperluan dan sebagainya, tetapi bagi orang yang ada dari sudut kita katakan kekuatan fizikal yang kuat, mereka ada keupayaan otak, akal yang cerdas untuk berfikir terhadap kemajuan mereka, tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan untuk sekadar kita mengharapkan bantuan ihsan masyarakat, tetapi kita tak ada perancangan untuk membebaskan diri kita daripada sikap meminta-minta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara perkara yang kita kena ambil jelas, ambil faham. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang keempat yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kariha lakum qila wa qal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, dan Allah Taala juga benci apabila kalian qila wa qal, mengatakan satu perkara, kita katakan banyak menukilkan perkataan manusia, sedangkan dia tidak mengetahui fakta sesuatu perkataan itu adakah benar ataupun tidak, lalu dia sebarkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak pergi kepada perkara yang pertama, iaitu bab seseorang yang menyebarkan sesuatu fakta yang mana fakta itu berkaitan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kita ada pada zaman sekarang ini kita ada berbagai teknologi, berbagai kemudahan. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada YouTube. Kita boleh menyebarkan dengan maklumat dengan pantas. Kita ada WhatsApp. Bila mana kita dapat satu hadis, tuan-tuan dan puan-puan, ada sebahagian masyarakat, ada sebahagian manusia, dia akan semak dahulu. Adakah hadis itu boleh disebarkan ataupun tidak? Caranya macam mana? Cara semak ni berbeza-beza. Bagi seorang ulama mungkin dia akan melihat kepada status hadis, dia akan pergi kepada rawi, dia akan melihat kepada keadaan rawi dan sebagainya, ataupun kita katakan dia akan melihat kepada status hadis berdasarkan kajian ulama-ulama dahulu. Bagi masyarakat awam mungkin kita katakan mereka ini akan bertanyakan kepada orang yang alim dalam bidang hadis. Ustaz, hadis ni sahih ataupun tidak? Maka barulah disebarkan. Amat menduka citakan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, masyarakat yang bagus dari sudut niatnya tetapi tak kena cara. Apa-apa yang datang kepada mereka, mereka terus sebar. Dapat hadis, barang siapa yang mengingatkan seseorang tentang bulan Muharram, maka haram ke atasnya api neraka. Kemudian bulan Rabiul Awal, barang siapa yang mengingatkan seseorang pada bulan Rabiul Awal, maka haram ke atasnya api neraka. Dia tak semak, lalu dia sebarkan, tuan-tuan dan puan-puan, maka kemudaratan itu akan balik kepada dia. Bahkan lebih teruk lagi orang yang menyebarkan hadis palsu ini. Kerana Nabi SAW menyatakan orang yang melakukan pendustaan kepada Nabi SAW, maka dia telah menempah dirinya ke dalam api neraka. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, agama ini perlu dipelihara agar tidak kelihatan bodoh. Ramai orang yang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidak menyemak fakta. Dia menyebarkan segala fakta sehinggakan Islam itu nampak seperti agama yang bodoh. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Misal kata, tuan-tuan dan puan-puan, seseorang yang menyebarkan tentang satu fakta, makan sekian-sekian dapat mengubati sekian-sekian dan sekian-sekian. Penyakit COVID dapat sekian-sekian, boleh buat sekian-sekian. Kadang-kadang, tuan-tuan dan puan-puan, benda itu kita katakan tidak ada sandaran nas, Al-Quran dan hadis. Bahkan kadang-kadang orang hanya berdalilkan dengan mimpi, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kan masyarakat akan nampak itu sebagai satu benda yang kurang cerdik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita pelihara agama kita dengan kita menyemak dahulu sesuatu fakta sebelum kita sebarkan. Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya menyebarkan perkara yang palsu ini, perkara yang tidak betul ini akan memberikan kesan mudarat. Misal kata dulu disebarkan hadis berkaitan dengan kelebihan solat tarawih. Siapa yang solat tarawih pada malam yang ke-7 ataupun 17, dia akan dapat pahala seperti mana pahala para nabi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini adalah satu benda yang mustahil. Sedangkan untuk sama dengan pahala baginda Nabi SAW pun kita tak mampu, bagaimana kita nak menyamakan diri kita dengan pahala para nabi yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita ambil berat tentang isu ini. Dan begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk jugalah selain daripada isu hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat bagaimana seseorang yang dia menyebarkan berita-berita palsu. Contoh kita katakan isu COVID-19. Disebarkan beberapa isu berkaitan dengan kenyataan KKM, yang mana KKM menafikan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang mungkin benda itu akan melahirkan rasa panik, rasa mengejutkan masyarakat, akan menyebabkan huru-hara masyarakat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak sebarkan apa-apa perkara, kita kena semak dahulu. Adakah ianya benar ataupun tidak benar? Jadilah kita insan yang bijak, iaitu kita semak dulu sebelum kita menyebarkan. Itulah berkaitan dengan wa karihalakum qila wa qal. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan di sini juga hadis, sebelum kita masuk ke debat yang lain, Nabi SAW juga menyatakan kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang berdosa apabila dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita sebagai seorang yang bijak, seorang yang pandai, seorang yang pintar, bila mana masuk sesuatu maklumat,
Kita masukkan ianya sebagai satu benda yang kita akan semak dulu sebelum kita sebar. Okey, itu yang keempat. Okay, yang pertama sekali berkaitan dengan menderhakai para ibu. Yang keduanya adalah perbuatan menguburkan anak perempuan di hidup. Yang ketiganya adalah perbuatan seseorang yang suka meminta tetapi tak suka memberi. Yang keempatnya adalah wakariha lakum qila wa qal, banyak menukilkan perkataan-perkataan manusia. Yang kelimanya adalah berkaitan dengan wakasratus soal. Berkaitan dengan dia ada dua perkara. Sama ada kita katakan banyak soal, dan yang keduanya adalah banyak meminta. As-soal ini dia boleh pergi kepada dua makna. Wakasratus soal ini boleh dimaksudkan ataupun boleh diertikan dengan maksud banyak bertanya, dan boleh juga diertikan dengan banyak meminta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi dulu pada yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan hukum orang yang banyak bertanya, tuan-tuan dan puan-puan. Isu pertanyaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah satu kesalahan. Bagi orang yang kita katakan, bagi kita yang tak tahu maklumat sekian-sekian, kita bertanya kepada orang yang tahu. Bagi kita yang kurang ilmu, kita nak bertanya kepada orang yang berilmu, itu tidak menjadi masalah. Tidaklah dikatakan itu sebagai satu dosa. Dan tidaklah dikatakan itu sebagai satu perkara yang sia-sia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang sia-sia adalah bila kita bertanyakan satu perkara yang kalau kita tahu pun kita tak akan buat, dan yang kalau kita tahu pun benda itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Misal kata, orang tanya, "Ustaz, apa hukum seseorang yang berwuduk dengan air mani?" Seseorang yang berwuduk dengan air mani. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dikatakan, kalaulah difatwakan bahawasanya air mani itu suci dan menyucikan, boleh untuk kita bersuci, nescaya tidak ada orang yang sanggup untuk menjadikan air mani itu sebagai air untuk mengambil wuduk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pentingnya soalan ini? Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan orang yang bertanya tentang status daging yang dia pun tak pernah jumpa binatang tu. Contoh, apa hukum makan telur dinosaur? Apa hukum makan daging dinosaur? Sedangkan dinosaur pun dia tak pernah nampak. Tapi dia tanya soalan-soalan yang tidak langsung memberikan manfaat kepadanya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu bagi contoh orang yang bertanya tentang tugas malaikat Jibril. Mereka mengatakan tugas malaikat Jibril ini adalah menyebarkan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi. Bila mana bila mana wahyu dah sempurna disampaikan, apa tugas Jibril? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hindari diri kita daripada bertanya soalan-soalan yang tidak berfaedah untuk kita. Kalau kita bertanya satu soalan yang memberikan manfaat untuk kita, contoh kita bertanya, "Ustaz, apa amalan-amalan yang boleh untuk saya amalkan ketika mana sekian-sekian, ketika waktu sekian-sekian? Bagaimana saya nak mustajabkan doa saya? Bagaimana saya nak menambahkan kekuatan saya supaya saya tak malas dalam beribadah?" Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, soalan-soalan yang boleh membuahkan amal, soalan-soalan yang boleh menyebabkan kita terhindar daripada godaan syaitan, daripada dosa, maka itu adalah satu soalan yang baik. Maka patut untuk kita bertanya, kerana para sahabat dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bertanya banyak soalan kepada baginda Nabi SAW, yang mana soalan itu mereka bertanya adalah untuk beramal. Seperti mana sahabat Nabi bertanya, "Ayul Islam khair?" Islam apakah yang bagus? Nabi jawab, "Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif." Iaitu kamu memberi makan dan menyebarkan salam pada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Dan begitu juga ada sahabat yang tanya, "Apakah amalan yang menyebabkan Allah cinta kepada aku dan manusia pun cinta kepada aku?" Itu satu benda yang baik. Begitu juga Muaz bin Jabal pernah tanya soalan berkaitan dengan amalan. Itu satu benda yang baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, agak merugikan bagi kita yang asyik bertanya tentang soalan yang tidak mendatangkan faedah bagi diri kita. Jadi contohilah para sahabat dalam bertanya kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan Huzaifah ibn Yaman. Dia tanya tentang keburukan. Sebab apa? Makhafatan an yudrikani. Kerana dia bimbang benda itu akan terkena pada diri dia. Jadi sama-samalah kita ikut mereka. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam adalah wa idha'atul mal. Persoalan berkaitan dengan perbuatan mensia-siakan harta. Jadi mensia-siakan harta ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham. Harta ini adalah
pinjaman, dan harta ini adalah titipan daripada Allah Azza wa Jal. Harta kita yang kita duk guna selama ni tuan-tuan dan puan-puan, yang ada di dalam bank, yang ada di dalam poket kita, yang ada dalam bawah bantal kita, dalam simpanan kita tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan milik kita secara hakikatnya. Itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Kita akan dipertanggungjawabkan ke atas harta yang kita gunakan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala menyebutkan wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka daripada harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan jadi ayat dalam surah An-Nur ayat ke-33. Jadi menunjukkan bahawasanya harta ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Maksudnya tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sehinggalah dia ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa ini juga adalah satu benda yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi juga memberikan motivasi kepada para pemuda untuk beribadat dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pegang bahu pemuda. Saya tak ingat sama ada Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia ni seperti mana orang yang asing ataupun orang yang bermusafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, poin yang Nabi nak bagi tahu di situ adalah untuk menyedarkan Abdullah bin Umar untuk melebihkan urusan akhirat, dengan tidak mengambil begitu banyak dunia ini, dengan tidak melekatkan dirinya ni pada dunia. Jadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercerita kepada para pemuda supaya apa? Supaya mereka ini menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ditanyakan pada hari akhirat nanti tentang masa muda kita, bagaimana kita menggunakannya. Wa an umrihi fima afnahu, dan umurnya untuk apa dihabiskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, iaitu orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala akan tanya juga wa an malihi min aina iktasabahu, dan akan ditanya berkaitan dengan hartanya, daripada mana dia dapat harta tersebut. Dia dapat daripada mana? Sama ada harta itu dapat melalui jalan yang halal ataupun haram. Jalan yang halal seperti mana kita katakan, dia berniaga, dia mengajar, ataupun dia buat apa-apa bisnes dan sebagainya, dia buat apa-apa kerja yang mendatangkan hasil yang halal, maka itu kita selamat. Tapi sekiranya perkara yang kita buat adalah perkara yang haram, kita main judi dan sebagainya, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada kita berkaitan dengan harta kita, bagaimana kita menginfakkannya, bagaimana kita menggunakannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Allah Taala menyatakan tentang larangan membazir, larangan untuk israf, kita kena faham kerana itu harta milik Allah Taala. Jadi Allah berhak menentukan tasarruf kita terhadap harta tersebut, bagaimana penggunaan kita. Allah Ta'ala amat membenci seseorang yang membazir dalam menggunakan hartanya. Sama ada kita katakan membazir ini dia ada dua maksud. Sama ada menginfakkan atau menggunakan hartanya pada jalan yang haram walaupun sedikit, ataupun dia menggunakan hartanya pada jalan yang halal dengan cara berlebih-lebihan, ataupun kita sebut sebagai israf. Jadi ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan, dilarang di dalam Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mensia-siakan hartanya ini, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang kita sebutkan tadi, sama ada dengan cara dia menggunakan pada jalan yang haram walaupun sedikit. Beli arak walaupun sedikit tetap dikira haram.
Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, orang yang beli benda yang halal tetapi dengan kuantiti yang banyak yang dia tak guna pun, hakikatnya kemudian dia akan buang. Misal kata pada musim COVID-19 ini, berpusu-pusu orang pergi ke lori Gardenia, beli sampai 6-7 buku roti. Yang mana hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, dia tak sempat nak makan sebelum expired date dan akhirnya dia buang. Sedangkan ada insan yang memerlukan perkara tersebut, barang tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan melalui apa yang kita bincangkan pada malam ini, saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jauhilah 6 perkara ini. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan perbuatan menderhakai para ibu. Jauhi tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya, menguburkan anak perempuan ini mungkin tidak ada, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku pada hari ini adalah perbuatan seseorang membuang anaknya, sama ada lelaki atau perempuan, kerana nak menutup rasa malu. Jadi itu pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang haram. Yang ketiganya adalah perbuatan seseorang yang banyak menukilkan perkataan orang sedangkan dia tak semak dulu sebelum dia sebarkan. Dan yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang hanya nak meminta tetapi dia tak mau memberi, dan dia kadang-kadang dia minta benda yang tak sepatutnya dia dapat. Yang kelima adalah seorang yang banyak bertanya ataupun banyak meminta, dan yang keenamnya adalah seseorang yang menghabiskan ataupun mensia-siakan hartanya pada perkara yang tak berfaedah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jauhi 6 perkara ini. Sebenarnya bukan 6 perkara ini saja yang patut kita jauhi. Ada lagi perkara-perkara lain yang patut kita jauhi. Cumanya kita katakan di antara hikmah, bila mana Nabi SAW disebutkan sikit, kemudian dalam hadis yang Nabi sebut yang lebat lain pula, adalah tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita ambil benda ini sebagai satu ibrah dalam diri kita dan kita amalkan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini kita berada di dunia ini seperti mana kata Ali bin Abi Talib, dunia ini adalah yaumun amal wala hisab. Dunia ini adalah hari untuk kita beramal, bukan hari untuk kita menghitung. Dan ketika mana di akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan, adalah hari untuk kita dihisap, bukan hari untuk kita beramal. Perbanyakkan amalan dan sama-samalah kita muhasabah diri kita, sudah cukup ke amalan kita, dan kalau rasa tak cukup, kita tambah lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum saya akhiri kuliah saya pada malam ni, saya mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-samalah kita duduk di rumah. Sama-sama kita gunakan, manfaatkan waktu yang Allah Ta'ala berikan ini pada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mempertekadkan amalan kita kepada Allah, untuk kita duduk bersama dengan anak-anak, keluarga, merapatkan hubungan sesama kita insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah jasa kita kepada negara. Kita nak menghapuskan rantaian COVID-19 ini dengan cara kita duduk di rumah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.